Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairi Abdullah, merupakan pelajar daripada Fakulti Psikologi dan Pendidikan. Bagi semester ini, saya merupakan pelajar bagi subjek penulisan kreatif dan kami dikehendaki untuk membaca sebuah karya sama ada berbentuk novel atau cerpen, dan kami juga dikehendaki untuk membuat ulasan terhadap karya tersebut. Saya telah membaca sebuah cerpen yang bertajuk Kampung Oh Kampung. Cerpen ini merupakan karya daripada Nick Amirul Mukmin dan cerpen ini diterbitkan oleh penerbit Didikmas pada tahun 2007. Cerpen ini mengisahkan tentang pengalaman baharu percutian di desa yang dirasai oleh sebuah keluarga. Watak utama bagi cerita ini yaitu Saiful dan juga Sani yang merupakan adik-beradik dan mempunyai sikap yang berbeza, merasai pelbagai pengalaman sepanjang mereka bercuti di kampung ayahnya, Azman. Cerpen ini dikisahkan bermula dengan Pak Jusuh dan Mak Milah yang menantikan kepulangan anak tunggal mereka, Azman, setelah lama tidak pulang ke kampung atas tuntutan kerja di luar negara. Azman ingin mengambil kesempatan bercuti selama 2 bulan sebelum berkhidmat di Kuala Lumpur. Dia juga berhasrat agar percutian ini dapat mengeratkan hubungan anak-anak dan istrinya dengan datuk dan nenek mereka. Dia juga ingin anak-anaknya merasai pelbagai pengalaman yang tidak dapat dirasai mereka di bandar. Cerpen ini kemudiannya berkembang dengan sikap dingin isteri Azman, yaitu Mazni, terhadap kedua mentuanya termasuk anak keduanya, Sani, yang kurang selesa dengan kehidupan di kampung. Walau bagaimanapun, percutian mereka bertambah seronok apabila mereka merasai sendiri pengalaman sebenar tinggal di kampung. Cerpen ini kemudiannya memuncak dengan perkenalan mereka dengan pelbagai jenis masyarakat dan budaya di kampung itu, dan pada akhirnya membuatkan Sani sedar bahawa kehidupan di kampung itu sebenarnya menyeronokkan, walaupun pada mulanya mereka bersikap skeptikal terhadap kehidupan di kampung. Perkenalan Sani dan Saiful dengan sahabat baru dan masyarakat kampung yang peramah dan suka membantu membuatkan mereka berasa diterima dan disenangi oleh semua orang. Pengalaman baharu mereka terhadap aktiviti-aktiviti yang mengetengahkan budaya seperti kenduri, silat dan permainan tradisional turut membuka mata Sani bahawa kehidupan di kampung itu merupakan kehidupan yang menyeronokkan. Cerpen kemudian diakhiri dengan kenduri yang diadakan di rumah datuk. Saiful, Sani dan ibu mereka berasa seronok merasai suasana masak-memasak dengan orang kampung yang saling bekerjasama menjayakan kenduri itu. Mereka berjanji akan pulang ke kampung pada cuti yang akan datang. Mereka juga bersyukur kerana kasih sayang antara mereka sekeluarga akhirnya bertambah erat. Setiap karya sudah pasti mempunyai keistimewaannya tersendiri. Pada pandangan saya, salah satu keistimewaan cerpen ini yang dapat membantu saya untuk berkarya pada masa hadapan termasuklah gaya penulis yang menggunakan sudut pandangan orang ketiga yang berkesan. Penulis berjaya memerihalkan penceritaan menggunakan sudut pandangan orang ketiga tanpa mencampurkan sudut pandangan yang lain dalam satu penulisan yang sudah pasti dapat menimbulkan kekeliruan pembaca. Penulis berjaya menulis situasi-situasi berdasarkan perspektif daripada watak utama maupun watak sampingan. Sebagai contoh, Saiful bangkit lalu terus menarik tangan abangnya. Kini, mereka berdua bermandikan lumpur. Ayah dan ibunya yang ada bersama-sama mereka tidak terkata apa-apa. Mereka hanya memandang telatah Sani dan Saiful yang berlumuran dengan lumpur. Selain itu, penulis dapat menjelaskan elemen-elemen latar di dalam novel dengan baik. Penulis berjaya memerihalkan latar yang menepati suasana kampung. Contohnya seperti latar tempat di bendang, rumah kayu, reban ayam, kebun pokok getah, dan lain-lain. Selain itu, latar masyarakat cerpen ini juga menggambarkan masyarakat kampung di mana masyarakat mengamalkan aktiviti-aktiviti seperti bersawah, menjerat, burung wak-wak, menyerkap ikan, dan banyak lagi. Penulis juga menyelitkan beberapa elemen-elemen kampung yang lain seperti suasana dingin yang semestinya mereka tidak dapat rasakan di bandar. Cerpen ini juga berbeza daripada cerpen yang lain, kerana kebiasaannya, penulis akan berfokuskan kepada satu watak utama sahaja untuk mencapai tema karya mereka. Namun begitu, cerpen ini menggunakan dua watak utama yang berbeza untuk menunjukkan perbezaan sikap manusia dalam menghadapi suatu perkara yang baharu.
Pengalaman bercuti di kampung merupakan suatu yang baru bagi Saiful dan Sani. Namun, kedua-dua daripada mereka mempunyai pandangan yang berbeza terhadap kehidupan di kampung. Di samping itu, mesej-mesej yang disampaikan di dalam cerpen ini adalah mudah untuk difahami. Penulis tidak menggunakan retorik yang berkias-kias ataupun mempunyai makna konotatif yang mendalam untuk menyampaikan suatu mesej seperti amalan hormat menghormati, tanggung jawab, kepatuhan terhadap ibu bapa, dan sebagainya. Tidak dapat dinafikan bahawa cerpen ini juga mempunyai kekurangannya tersendiri. Cerpen ini banyak menggunakan gaya penulisan yang bersifat memberitahu sesuatu, bukan menunjuk, ataupun showing instead of telling. Gaya penulisan ini membuatkan informasi yang disampaikan kurang hidup dan menjadi kurang menarik. Sebagai contoh, mereka bersalaman. Encik Raju mengucapkan terima kasih kepada Pak Jusu sekeluarga kerana memenuhi jemputannya itu. Sani dan Saiful mengucapkan selamat tinggal kepada Ramesh. Selain itu, penulis tidak mementingkan elemen suspense di dalam cerpen ini. Penulis kurang menulis situasi-situasi ataupun dialog-dialog yang dapat menimbulkan tanda tanya kepada pembaca dan menarik minat pembaca untuk mengetahui apa yang akan berlaku. Akhir sekali, kurangnya penceritaan lanjut terhadap konflik watak sampingan. Contohnya seperti Mazni, ibu kepada Saiful dan Sani. Pada permulaan cerpen, penulis menggambarkan bahawa Mazni tidak selesa untuk pulang ke kampung kerana hubungannya dengan kedua mentuanya adalah renggang. Walau bagaimanapun, konflik ini tidak dijelaskan lagi secara lanjut di dalam cerpen sehingga membuatkan saya sebagai pembaca lupa bahawa Mazni sebenarnya tidak suka dengan mentuanya. Tidak ada apa-apa situasi yang menggambarkan kejengkelan, kemarahan atau rasa tidak puas hati Mazni di keseluruhan cerpen selain daripada permulaan cerpen itu sendiri. Melalui pembacaan saya terhadap cerpen ini, terdapat banyak perkara yang telah saya pelajari. Antaranya ialah tanggungjawab kita sebagai anak kepada ibu bapa. Walaupun sibuk dengan tuntutan hidup, kita seharusnya sentiasa berhubung dengan ibu bapa kita dan tidak memutuskan ikatan silaturahim walaupun kita telah berganjak dewasa dan mempunyai pelbagai tuntutan hidup. Selain itu, sebagai orang yang membesar di kampung, cerpen ini memberi kesedaran kepada saya untuk sentiasa mengingati asal-usul kita dan sentiasa berbangga kerana diberikan kesempatan untuk hidup membesar di kampung. Di samping itu juga, saya mempelajari bahawa penulisan yang baik adalah karya yang mempunyai tema yang jelas, mempunyai struktur plot yang lengkap dan mengandungi konflik agar dapat menjadikan suatu karya itu lebih menarik dan berbaloi untuk dibaca. Sebuah karya akan memicu inspirasi. Teruslah berkarya. Jika Anda berhasil, teruslah berkarya. Jika Anda gagal, teruslah berkarya. Jika Anda tertarik, teruslah berkarya. Jika Anda bosan, teruslah berkarya. Daripada Michael Crichton. Sekian saja ulasan daripada saya. Sekian, terima kasih.